Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Alhamdulillah. Baik, jadi malam ni seperti mana yang kita sebut, malam ni kita akan baca berkenaan dengan fiqh muamalat, berkenaan dengan jual beli, berkenaan dengan jual beli. Jadi kitab dia kitab fiqh manhaji ala madhhabil Imam Asy-Syafi'i, karangan tiga Dr. Mustafa Khin, Mustafa Burah dengan Ali Asyarbaji. Jadi hidup lagi ni Dr. Mustafa Al-Burah ni hidup lagi. Saya ada. Mustafa Khin ni pun saya ada lagi. Ali Syarbashi saya tak pasti. Ada 3 orang lah. Jadi ulama daripada Syria. Ni buku ditulis. Apa kelebihan buku ni? Buku ni kelebihan dia mudah lah. Dia mudah. Sebab dia yang tulis ni ulama moden, maka dia guna bahasa yang lebih mudah dan yang tak banyak permasalahan yang susah dan detail. Dimudahkan tuan-tuan. Tapi dia bukanlah pegangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ada lagi kitab yang lain macam Syarah Muhadzab Imam Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian ada kitab karangan Syekh Ramli. Kemudian ada kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Ibnu Hajar Al-Haythami dengan Nihayatul Muhtaj Syekh Ramli. Itu yang lebih muktabar lah. Jadi ada setengah orang kadang-kadang dia ambil dalam buku ni satu pandangan, kemudian dia anggap itulah pandangan dalam mazhab. Bukan, dia dalam mazhab banyak lagi luas. Cuma buku ni buku yang banyak manfaat lah. Buku yang banyak manfaat yang memudahkan kita tuan-tuan untuk memahami mazhab Syafi'i. Baik, jadi kita tengok. Kita terus tuan-tuan muka surat. Awal-awal ni kita tak baca lah tuan-tuan. Tapi kitab ni berkenaan dengan fiqh muamalat, jual beli, berkenaan dengan riba, berkenaan dengan pinjaman. Dan bab jual beli ni bukan buku ni saja. Saya tengok rupanya 2 jilid. 7, yang ni bab jilid 6, jilid 7 pun sama. Masih lagi dalam bab muamalat. Jadi kita tengok buku ni dululah. Muka surat 119 tuan-tuan. Kita tengok tulis 119. 1155. Betul tuan-tuan punya? Sama kan? 1195. Sebab dia kenapa 195 ni? Daripada buku dululah. Ni dijilidkan supaya mudah untuk kita bawa tuan-tuan. Kita nak mengaji mana dijilidkan. Baik, kita tengok bab jual beli. Qala musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin. Kata pengarang, jual beli ataupun dipanggil al-bai' wa syira', jual beli. Jadi tuan-tuan, sebab tu Nabi pernah pesan tidak boleh berjual beli orang yang tidak memahami hukum hakam. Kena tahu buat hukum hakam, takut jadi silap tuan-tuan. Benda tu riba, tiba-tiba kita sangka benda tu bukan riba, bahaya. Macam bab emas, jangan tukar emas dengan emas, tak boleh. Trade in emas kan, trade in emas tak boleh. Tuan-tuan kena jual dulu. Emas dengan emas tak boleh, dia jadi nanti riba. Kalau nak tukar emas dengan emas, mestilah sama berat. Wazna bi waznin, mislin yadan bi yadin. Itu yang selamat. Sebab banyak orang dia buat trade in emas. Trade in kenapa? Yang hak baru tu lebih ringan daripada hak dia, hak lama tu jadi riba. Tak boleh. Sebab apa? Dalam Islam dia tak boleh dapat keuntungan tanpa ada sebarang sumbangan dalam ekonomi. Tak boleh. Tak boleh. Sebab tu tuan-tuan tak boleh buat untung melalui pinjaman. Tapi tuan-tuan boleh buat untung dengan tuan-tuan buat
masak nasi lemak, tuan-tuan berniaga, tuan-tuan menyedia perkhidmatan. Dan ada ekonomi, betul, dia ada je pertumbuhan ekonomi, ada demand and supply, betul tak? Hidup ekonomi. Dan lagi kuat ekonomi, lagi kuat kedudukan ringgit. Ada macam tu. Tapi kalau tuan-tuan buat duit dengan duit, sama dengan buat emas dengan emas, tak boleh. Sebab dia tidak menolong dalam, tuan-tuan tak menyediakan apa-apa sumbangan perkhidmatan ataupun pertumbuhan ekonomi. Buat duit dengan duit, itu tak boleh. Malah boleh menyebabkan ringgit makin jatuh, tuan-tuan. Dan kalau duit itu tidak dikembangkan di dalam bisnes. Sebab tu kita punya, tuan-tuan, kalau kita makin, negara kita, tuan-tuan, kalau makin rakyat susah, rakyat tak belanja duit, ekonomi makin pelan, semua pakai jimat duit, ringgit tu boleh jatuh lagi, orang hilang kepercayaan, tak digunakan. Sebab tu kok mana pun al-kharaj bid-dhaman, Nabi sebut kita layak dapat untung kerana ada risiko yang sikit lah, tuan-tuan. Bukan berjudi tu risiko yang teruk. Mesti tuan-tuan berniaga, mungkin ada masa kita untung, ada masa kita rugi. Kerana yang itulah, tuan-tuan, kita berhak menerima apa? Menerima untung. Sebab tu orang takkan berniaga. Kalau nasi lemak tu harga RM7, takkan jadi RM7, mana ada untung. Dia jual RM1, dia layak dapat. Tapi kalau bagi pinjam RM7, bayar RM1, tak boleh. Hantar tak ada apa-apa sumbangan dalam ekonomi. Itu duit atas angin, tuan-tuan, tak ada usaha. Baik, kemudian ta'rif al-bai' jual beli daripada dari segi bahasa ialah pertukaran suatu dengan suatu, sama ada keduanya dalam bentuk benda atau bukan benda. Boleh. Dulu sistem barter, tuan-tuan ada apa? Tuan-tuan ada baju, kawan tu ada kasut. Tuan-tuan nak kasut, dia nak baju, tuan-tuan tukar. Sistem barter kan, tak guna duit. Boleh. Ataupun tuan-tuan ada apa? Dia ada beras, tuan-tuan ada ayam, tuan-tuan tukar. Tuan-tuan bagi dia ayam, tuan-tuan ambil dia beras. Jual beli ke tu? Pertukaran lah tu makna dia. Cuma kita sekarang kita guna duit, kita tak medium duit. Kalau dulu dia guna sistem barter, tukar saja, itu pun termasuk dalam jual beli. Kita ada apa, dia ada apa. Kita ada barter, dia ada simen, tukar. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah telah membeli daripada orang yang beriman akan jiwa, raga dan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga. Mana dia apa? Kita menggadaikan, tuan-tuan, jiwa dan raga kita untuk agama Allah. Apa bayaran yang Allah berikan kepada kita? Syurga. Bi anna lahumul jannah. Kita dapat syurga. Pertukaran ni seolah-olah apa? Pertukaran kita dengan harta kita dan jiwa kita untuk agama Allah. Allah beli dia dengan apa? Dengan syurga. Kemudian Allah berfirman, fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bih. Oleh itu bergembiralah dengan jual beli kamu yang kamu telah jalankan. Kenapa bergembira? Kita punya usaha, kita punya jiwa, raga dan harta, Allah Ta'ala balas dengan apa? Syurga. Jadi syurga tidak ada batasan nikmat dia. Satu, kita masuk syurga dengan rahmat. Pasal apa dengan rahmat? Kita punya amalan tak sebanding dengan nikmat syurga. Tak sebanding pun. Tuan-tuan beramal 100 tahun, duduk dalam syurga, tak ada limit. Bukan sejuta, bukan bilion, bukan trilion. Betul tak? Dan nikmat dia berganda-ganda lagi pada nikmat dunia. Baik, kemudian al-bai' dan asy-syira' dalam bahasa Arab boleh digunakan untuk makna jual dan juga beli. Maksudnya kedua-dua istilah ini boleh digunakan untuk merujuk kepada makna yang sama. Boleh, bai' boleh, syira' boleh. Tapi bai' ni kalau dari segi literalnya jual, syira' ni beli. Tapi boleh juga bai' maksud dia jual beli, syira' maksud dia jual beli sekali. Sebab dia takkan ada jual, tak ada beli. Betul tak? Mana ada jual saja, tak ada orang beli. Tidak ada orang beli tanpa ada yang jual. Tak ada. Dia mesti sekali. Wa syarahu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah. Dan setelah berlakunya perlindungan, mereka menjualnya dengan harga yang murah. Ni cerita apa? Cerita apa ni, tuan-tuan? Cerita Nabi Yusuf alaihi salam yang dibuang oleh abang-abangnya di dalam perigi. Kemudian ada orang ambil kan. Ambil dalam perigi, mereka tuang baldi nak ambil air, angkat berat. Rupanya Nabi Yusuf duduk dalam tu. Maka dia tengok Nabi Yusuf ni kan orangnya handsome. Jadi dia kecil-kecil pun dia dah sangat comel lah, tuan-tuan. Luar biasa muka dia tu. Dia pun bawa Nabi Yusuf AS ke Mesir. Nah ini wa syarahu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudah. Dia penjual dengan harga yang sangat murah, beberapa dirham sahaja. Satu dirham berapa? Sekarang ni lebih kurang RM25. 3, 4, 5 dirham tak sampai RM100. Dia penjual dengan
harga yang murah. Dan sambungan ni, wa kanu fiha minaz zahidin, mereka ni sangat zuhud padanya. Allah Taala puji. Maksud dia orang yang orang yang jual Nabi Yusuf ni, dia memang boleh jual pun, ambil budak dijual. Ini cerita dululah tuan-tuan, hamba kan boleh jual beli. Dia anggap budak ni macam hamba lah. Jadi dijual dengan harga yang murah. Mereka ni orang yang zuhud, orang yang tak melihat kemewahan. Maksud asyira' dalam ayat ini ialah menjual. Baik, kemudian sementara dalam sebuah hadis ada dinyatakan la yabi'ir rajulu ala bai' akhi, la yabi'ir rajul ala bai' akhi. Janganlah seorang itu menjual atas jualan saudaranya. Maksud jual atas jualan di sini ialah jangan membeli. Boleh dua-dua tuan-tuan. Baik dah sebut tadi, dari segi bahasa, baik boleh bermakna syirak, syirak boleh bermakna baik. Baik itu jual, syirak itu beli. Sebab apa? Kedua-duanya mesti berlaku sekali. Itu dia kata boleh maksud. Tadi syirak dengan bermakna jual. Yang ni baik dengan bermakna beli. Boleh. Dua-dua makna boleh tuan-tuan. Itu bahasa Arab. Apa makna hadis ni? Jangan seorang itu menjual atas jualan saudaranya. Haram hukum dia. Makna dia tuan-tuan, kalau orang tengah beli, jangan kita pi tengah khiar. Kawan tu nak beli kereta Saga, contohnya lah, duduk tawak. Dia tawak dengan kawan tu lah, kita dengar dia nak beli 10,000, kawan tu nak jual 15,000. Duk ni masa ni khiar, dia panggil khiar majlis. Tengah tawak-tawak ni khiar majlis. Masing-masing boleh meneruskan ataupun tak mau. Khiar majlis. Meneruskan beli tak jadi masalah pun. Tuan-tuan tengok-tengok tak puas tuan-tuan, tak jadi beli, tak ada masalah. Bukan benda aib pun. Tuan-tuan pergi kedai makan, tunggu lama dia tak buat, tuan-tuan batalkan, bukan benda aib. Tapi kadang orang fikir aib, apa tak tinggi sabar. Itu hak dia. Tuan-tuan dia main-main tunggu Ustaz, dia tunggu dah setengah jam tak sampai, dia kata cancel boleh, tak ada masalah. Pasal benda itu masih lagi dalam majlis. Masih lagi dalam majlis. Itu hak dia. Baik. Jadi tuan-tuan, yang tak bolehnya apa? Yang tak bolehnya kalau memang buat itu untuk niat menipu. Niat menipu, itu tak boleh lah, menyusahkan orang. Tapi belum lagi pisah khiyar majlis. Katakanlah tengah nak jual beli, kawan tu nak beli 10,000, kawan tu nak jual 15,000. Ada orang dekat itu, dia kata apa? Tak apalah, hang jual kat aku 13,000. Haram hukum dia. Jangan kacau. Kawan tu tengah apa? Tengah runding. Boleh jadi gaduh. Betul tak kan? Boleh jadi gaduh. Ataupun kawan tu tengah jual 15,000, kawan ni nak beli 10,000. Kita jual kereta, kita kata apa? Hang tak beli kat dia, hang beli kat aku jual 10. Tak boleh lah, dia tengah berjual beli masa tu. Khiyar itu kata jangan jualan saudara kamu, jangan belian saudara kamu. Ataupun dia bagi tempoh 3 hari. Boleh tak dia 3 hari khiyar ni dalam mazhab Syafi'i? Kita pergi tengok kereta, kita nak beli, dia fikir tunggu bagi aku masa 3 hari. Kita duduk fikir kan, nak bincang dengan bini dulu apa semua. Masa tu jangan ganggu. Dia tengah fikir nak beli 10,000. Dia pun dah pakat dah. Katakanlah sepakat 10,000, tak apalah 10,000. Bagi masa 3 hari dia nak fikir. Kata tak apa, 3 hari, jangan lebih. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh lebih. Dia panggil khiyar apa? Khiyar syarat. Tak syarat tempoh 3 hari. Maksud jangan kita pergi masuk campur, kita pergi telefon penjual. Hang nak jual apa? 10,000 tak apa, aku ambil hang 12. Haram hukum dia. Kan ada orang buat macam tu. Betul tak kan? Jangan buat. Hang nak buat tunggu dulu biar dia pun tak jadi. Betul tak? Anda tak jadi ni telefon hang jual aku 12. Jangan. Dia pun dah ada khiyar di situ. Khiyar memilih. Ni kita pergi telefon hang jual aku 12. Tak pun kalau kita penjual, kita pergi telefon, hang nak beli kat dia apa? 10,000. Hang beli kat aku jual kat hang 8 ya. Jangan ambil pergi dulu. Sebab dia dalam khiyar masa tu. Itu dia kata haram hukum dia, kita khiyar. Kecuali masa khiyar ni kawan ni duk pergi cari yang lain. Betul tak kan? Duk pergi tanya yang lain dulu, aku ada yang murah. Dia maklum kan? Dia maklum. Nanti dulu aku nak pergi cari dululah yang lain dulu kan. Aku ada yang lebih murah, tak apa tu pulang. Tapi penjual kena bagi tahu juga, kalau ada pembeli mai saya jual dia tak jadi khiyar tu. Betul tak? Dia tak ada khiyar pun. Hang bagi tempoh kat aku. Penjual kata boleh bagi tempoh, tapi kalau ada orang lain beli saya kena jual. Dia setuju. Itu bukan khiyar. Betul tak? Itu bukan khiyar. Khiyar ni maksud dia memang dalam ikatan. Dia pun setuju. Memang untuk dia. 3 hari aku bagi tempoh kan. Tapi dia kata tak apa, nantilah aku nak survey lain dululah. Survey lain dulu kah? Tapi tuan tu bagi tahu, tapi kalau ada orang lain nak beli aku jual ni. Dia setuju tak apa, tu bukan khiyar. Itu pilihan biasa tuan-tuan. Khiyar ni kita bagi masa tempoh sungguh, kita ada perjanjian dengan dia. Jangan ganggu tuan-tuan. Menurut Kamus Mukhtar As-Sihah, sebenarnya larangan ini ditujukan kepada pembeli, bukan kepada penjual. Ada juga kata pada pembeli. Jangan kacau belian orang. Orang lain dah nak beli,
Jangan hampir offer mahal pula. Betul tak kan? Hampir offer mahal. Nak jual apa 10,000? Jual kat aku lah 11, aku tambah. Jangan. Baik. Ataupun dia tengah bincang, kita pergi tambah. Jangan ganggu tuan-tuan. Jadi bergaduh. Baik. Kemudian, penjual dan pembeli juga ada disebutkan sebagai dua orang penjual al-bai'an. Ini adalah dinyatakan oleh sebuah hadis yang akan dibincangkan dalam tajuk khiyar majlis dengan izin Allah. Tak apa, ini bahasa Arab tuan-tuan. Baik dengan syirak tu boleh diertikan benda yang sama. Menurut istilah para fuqaha, jual beli ialah akad yang merujuk kepada pertukaran suatu harta dengan harta yang lain bagi tujuan pemilikan kekal. Itu saja. Tukar harta dengan harta. Tukar harta dengan harta untuk tujuan milik kekal. Kita ada kereta, tukar dengan kawan kita motor dia mahal, sesuai dengan kereta kita, tukar. Betul tak kan? Dia ambil kereta kita, kita ambil motor dia, dan kita ambil motor dia selama-lamanya lah. Dia ambil kereta kita selama-lamanya. Itu jual beli dia tu, sistem barter. Baik. Kemudian, maksudnya dalam akad tersebut mestilah wujud pertukaran harta untuk tujuan pemilikan. Nak milik terus. Jual beli juga mesti membabitkan sesuatu yang syarak menilainya sebagai harta. Dia panjang cerita, nanti dia akan sebut. Benda yang bukan harta dalam mazhab Syafi'i tak boleh jual. Najis tak boleh jual. Darah tak boleh jual. Benda haram, babi tak boleh jual. Itu tak dianggap harta. Benda yang tidak ada nilai tak boleh jual beli. Dia mesti benda tu ada nilai. Nah, dipanggil harta. Kemudian, habis tu jual beli kucing boleh. Kucing boleh. Kalau kita jual beli bukan untuk makan. Jual beli sebab kawan tu nak buat sup, tak boleh. Dia khilaf dekat situ. Tapi beli kucing boleh. Pasal kita beli bukan nak makan. Tuan-tuan dapat ulak sawah jual kat kedai Cina, haram pasal dia buat makan. Dia buat makan tu. Ulak sawah boleh makan ke tak boleh makan? Mana boleh makan? Tapi tak boleh jual walaupun benda tu tak boleh, tapi benda tu masuk benda yang haram. Macam orang tembak babi kan. Dulu ada orang Melayu tembak babi. Memang kita tak boleh makan, tapi benda tu haram makan. Sama ada orang tu Islam, orang bukan Islam makan babi, memang dia boleh makan, tapi di sisi Allah berdosa juga. Orang bukan Islam, memang kita tak boleh paksa dia sembahyang, tapi dia tak sembahyang berdosa juga. Faham tu? Cuma hukum tu kita tak boleh tegur dia pasal dia bukan Islam. Cuma dosa tak? Dosa. Berzina tuan-tuan, dalam Islam haram. Kalau ikut ajaran orang bukan Islam, contoh kalau dia kata halal, tapi isi Allah berdosa tuan-tuan. Berdosa juga. Cuma dia tak kenal lah hukum. Betul tak? Dia tak kenal lah hukum seperti mana dalam Islam. Kemudian, jual beli juga perlu membabitkan pemilikan dan penyerahan hak milik dan tidak boleh ditetapkan untuk tempoh tentu saja. Semua perkara ini akan dibincangkan dengan lebih mendalam dalam perbincangan seterusnya. Tak boleh. Aku milik Sat je. Tak boleh. Aku beli hang, aku milik Sat je. Lepas tu aku bagi balik ke hang. Tak boleh. Dia milik selama-lamanya. Sewa lain. Sewa bukan kita milik harta tu, kita milik manfaat sahaja. Betul tak? Kita sewa rumah, bukan rumah tu kita punya. Kita pemilik manfaat. Siapa pemilik rumah? Pemilik rumah tuan rumah. Sebab tu bila kita sewa rumah boleh jual. Mana boleh, bukan kita punya. Tapi bila kalau kita tuan rumah, kita bagi orang sewa, boleh tak kita masuk rumah tu? Tak boleh, haram. Sebab kita bukan pemilik manfaat. Kita pemilik benda tu. Pemilik manfaat bukan kita. Siapa pemilik manfaat? Orang yang sewa tu. Han tak boleh kacau dia. Betul tak? Ada semua kadang-kadang ada orang ada salah faham. Dia ingat dia pemilik rumah, suka hati dia boleh masuk. Han dah ambil duit, mana boleh? Pemilik manfaat bukan hang. Pemilik manfaat. Ada setengah orang, dia bagi sewa orang sewa rumah dia. Suka hati pergi parking kat rumah kawan tu, pasal tu rumah dia. Mana boleh? Dia banyak sewa. Manfaat tu milik penyewa. Faham tak? Jangan kita pergi ganggu. Dia pemilik manfaat. Pasal apa? Dia boleh pemilik manfaat. Dia dah bayar kat kita. Kita dah ambil duit dia. Ingat, sebab tu kena ada saling mengetahui lah hak masing-masing. Dan yang orang ni pula yang dah sewa, jangan buat macam rumah sendiri. Pergi tebuk sana, pergi sini, bagi pecah dinding semua. Bagilah tahu dulu. Bukan kita pemilik. Bagi tahu dulu, saya nak buat gini, saya nak pasang aircon, boleh tak? Saya nak tebuk lubang ni. Tuan rumah kata tak boleh, saya tak setuju. Tak apa, saya keluar. Kalau tuan rumah sayang tak bagi, tebuk lah apalah. Sama juga tuan-tuan nak sewa kat atas sewa, boleh dengan syarat tuan rumah bagi. Tuan-tuan sewa rumah, contohnya lah kat Penang, tuan-tuan sewa 10. Tuan-tuan bukan nak duduk pun. Tuan-tuan sewa pasal apa? Tuan-tuan nak cari orang lain sewa rumah tu. Buat untung di atas untung. Boleh, sah. Dengan syarat tuan rumah bagi. Tuan rumah bagi tak apa.
Jadi kita sewa banglo sebiji 1,000. Kita bayar. Lepas tu kita kata kat tuan kita buat apa? Kalau ataupun tuan rumah tu dia tak syaratkan apa-apa, boleh. Terpulanglah. Yang penting hang bayar aku 1,000. Lepas tu kita pergi cari budak universiti. Kita ambil 15 orang. Seorang kita ambil seorang 1. Jadi kita dapat 1,500. Boleh, tak ada masalah. Sebab kita pemilik manfaat. Kita boleh sewa pada orang lain. Kita bayar kat tuan rumah 1,000, dapat kita 500. Katakanlah tiba-tiba tuan rumah kata tak boleh, aku tak setuju cara macam ni. Tak boleh buat lah. Faham tak? Tuan rumah boleh je cancel. Kalau aku tengok budak-budak duduk rosak habis rumah aku. Tak boleh, dia bagi tempoh pada kita. Tempoh keluar. Tak bagi duduk. Sebab dia pemilik rumah. Nah. Kemudian saya pernah buat macam tu tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan nak bagi sewa rumah, tuan-tuan tak nak orang tu buat sewa atas sewa, ada tempat yang dia bagi sewa rumah, orang ambil kesempatan. Dia sewa rumah tu, lepas tu dia bagi orang lain duduk. Dia sewa rumah tu, dia tak duduk pun. Dia bagi orang lain pula sewa atas sewa. Tuan rumah, dia sewa kat tuan rumah tu 300, dia cari orang lain penyewa yang mahal-mahal, yang boleh bayar 500, duduk rumah tu. Tuan rumah pelik awak, dia tak duduk. Rupanya orang lain duduk. Orang lain bayar kat dia 500, dia dapat 200, dia ambil kat dia 300 bagi tuan rumah. Tuan rumah marah, tuan rumah tak bagi. Tak boleh, kena cancel. Nah, sebab kita bukan pemilik manfaat. Kalau tuan rumah redha, tak apa. Boleh lah. Baik, kemudian akad jual beli adalah akad yang diakui oleh syarak. Perakuan ini pandukan dalil Al-Quran, sunnah dan ijma' ulama. Dalil pada Al-Quran, sunnah dan ijma' ulama. Ingat tuan-tuan, dalam Islam kita ada Al-Quran, kita ada sunnah, kita ada ijma', kita ada qiyas, kita ada macam-macam, istihsan, nasih mansukh, masail mursalah, macam-macam tuan-tuan. Siapa yang kata Islam ni hanya ada Quran dan sunnah, dia adalah ahli bid'ah tuan-tuan. Dalam Islam banyak, dia ada ijma', dia ada qiyas, banyak benda tuan-tuan. Sebab tu bila orang sebut Quran sunnah, dia kadang-kadang dia boleh jatuh dalam kelompok yang suka membid'ah dengan orang. Betul tak? Pasal dia tengok Islam hanya Quran dan sunnah. Padahal tak. Quran dalam Islam dia ada Al-Quran, dia ada sunnah, dia ada ijma', dia ada qiyas pada benda yang tak ada. Dia ada dalil disepakati, ada yang tidak, ada istihsan, ada masail mursalah, sadud zara'i, qaulu sahabi, banyak lagi tuan-tuan. Kemudian Al-Quran dengan jelas menghalalkan jual beli ketika menjawab golongan yang ingkar dan mahu mempertahankan amalan riba. Apa sebab ayat ni tuan-tuan? Pasal orang Arab jahiliah dia anggap kalau jual boleh dapat untung, takkan bagi pinjam duit tak boleh untung. Ni Allah Ta'ala sebut ni. Kerana bagi mereka lah riba lah sama seperti jual beli. Ni Arab jahiliah. Dia kata apa masalah? Riba buat duit. Aku bagi pinjam 100, aku bagi pinjam 100, bayar 120. Sama lah jual beli, modal 100, jual 120, sama. Bagi mereka sama. Tapi kata Allah tak sama. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Tak sama. Mana sudut tak sama? Saya dah sebut dah. Sudut tak sama dia kerana tuan-tuan menyediakan perkhidmatan yang akan create demand and supply. Tuan-tuan berniaga nasi lemak, orang yang perlukan nasi lemak boleh beli. Nampak tak kan? Ada manfaat. Tuan-tuan berniaga baju, orang perlukan baju boleh beli. Tapi tuan-tuan dari risiko ada lah, boleh jadi laku, boleh jadi tak laku. Tuan-tuan menyediakan perkhidmatan untuk pertumbuhan ekonomi. Ini tak semua buat duit dengan apa? Buat duit dengan duit. Bagi pinjam duit, nanti hang kena top up. Itu tidak ada langsung sumbangan dalam ekonomi. Kita tak menyumbang apa-apa perkhidmatan dalam masyarakat. Dan riba ni dosa besar tuan-tuan. Cuma kita jangan salah faham lah. Satu lagi bukan riba lah. Kalau tuan-tuan beli motor tu kalau cash 10,000, kalau hutang 13, itu bukan riba. Bukan riba lah. Dengan syarat tu kedai dia bagi tahu awal, ini harga cash, ini harga hutang, boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dengan berlalunya masa dia berhak meletak harga yang lebih mahal. Sebab kalau dia dapat cash, dia lebih mudah, betul tak? Bila dapat cash, duit tu dia boleh guna untuk modal yang lain. Ni dapat sikit-sikit, betul tak? Dapat sikit-sikit. Bila dapat sikit-sikit, dia mestilah susahlah sikit dia nak ruling duit tu. Jadi dia berhak nak jual lebih pada tu, tak apa, tak ada masalah. Sama lah dengan bank-bank Islam apa semua macam tu. Biasanya kereta, tuan-tuan beli kereta guna Islam, bank Islam kan, macam mana dia buat? Dia beli kereta dulu. Kereta tu dia beli daripada syarikat tu dulu, lepas tu baru dia jual kat tuan-tuan. Dia markup harga tu dia tak jadi riba lah, dia markup harga awal-awal. Cuma kadang-kadang dia markup tu mahal daripada konvensional punya, itu masalah tu.
Itu yang orang kadang-kadang macam mana bank Islam tinggi pada konvensional. Itu jadi isu sikit. Bukan masalah sistem Islam, masalah orang yang pegang sistem tu. Itu yang kadang-kadang kita tengok kenapa public bank Islamic. Public bank dia ada dua, Islamic dan bukan Islamic. Whole Loan Bank ada Islamic dan bukan Islamic. My Bank ada Islamic tak Islamic. Kadang-kadang depa ni lebih murah pada bank Islam. Pasti apa murah pada bank Islam? Sebab depa tak ambil untung banyak, itu sajalah. Dia ada cara dia tuan-tuan, helah dia tu. Dia ada helah. Saya nak cerita panjang macam mana helah bank-bank Islam ni. Dia cara dia supaya sistem itu tidak terlibat dengan riba. Bank Islam dia ambil untung, dia ambil cas perkhidmatan dia lebih berbanding dengan bank lain. Itu saja poin dia sebenarnya. Cas perkhidmatan bank Islam lebih. Kawan saya yang buat beli rumah, saya pun buat pinjaman bank Islam tuan-tuan. Pasal saya banyak bank Islam. Pasal bank Islam adalah anak syarikat tabung haji. Keuntungan bank Islam adalah untuk tabung haji. Cuma saya pelik lah tuan-tuan, kenapa saya transfer duit tabung bank Islam tabung haji kena cas RM1? Itu tak syok betul tuan-tuan. Kan kita transfer kat anak kita kan, kita ada akaun transfer, semua kena cas RM1. Cas transfer dekat anak saya ada 6 tuan-tuan, RM6 kena, betul kan? RM1. Lepas tu dah anak syarikat free lah tuan-tuan. Bank Islam tu, itu yang saya tengok. Bank Islam sebenarnya kenapa tuan-tuan rasa bank Islam kenapa mahal daripada bank lain? Dia cas dia tinggi perkhidmatan dia bandingkan lain. Kawan saya yang bank Islam pun buat pinjaman rumah, dia nak refinance balik guna bank lain. Bukan nak guna bank lain tu, bank yang konvensional tak boleh, haram. Konvensional memang tuan-tuan, kalau yang hak riba tuan-tuan nampak murah, tapi tuan-tuan kena tahu tuan-tuan lambat bayar, dia punya tu lagi mahal lagi. Cas dia tu dia compensation, dia punya tuan-tuan kena cas apa tak bayar tu, cas tuan-tuan bayar lambat tu, dia masuk dalam pokok tuan-tuan. Dipanggil apa tuan-tuan, dia ada istilah saya lupa. Cas dia tu tuan-tuan bayar lambat, dia masuk dalam pokok pinjaman. Daripada pokok pinjaman tu kena persen di situ. Itu dia. Kalau bank Islam tak, tuan-tuan bayar lambat ke dia compensation-nya, tuan-tuan kena bayar denda. Duit denda tu dia akan sedekah pada tabarruk. Dia panggil. Dia sedekah pada mana pun diguna untuk syarikat, tapi tak masuk dalam pokok pinjaman kita. Tapi secara umumnya tuan-tuan, nampak macam konvensional lebih murah. Sebab tu kawan saya dia nak buat refinance, dia bukan ambil konvensional. Konvensional jangan ambil tu, haram. Jangan buat pinjaman konvensional. Lagi satu sama, tentang kereta, motor ke apa, renew jangan renew insurans. Tentang renew guna takaful. Dia ada akad dia tu yang membezakan tuan-tuan. Takaful ni dia macam ada satu tabung. Tabung tu yang kita sepakat, kita kumpul duit di situ, siapa yang sakit kita bantu guna tabung tu, betul tak? Kalau insurans ni pendek kata, dia bukan macam tu. Tuan-tuan buat insurans, tuan-tuan tak insiden, tak jadi apa, semua keuntungan tu masuk kat syarikat. Nampak tak? Jadi dia macam itulah jadinya. Tak apalah tuan, dia pendek ceritanya. Kawan saya ni nak refinance balik. Pinjaman perumahan dia guna bank Islam. Sekarang ni dia nak refinance balik, dia nak guna pinjaman Islamic juga, tapi lain public bank ke apa ke, Islamic. Cas dia lebih murah. Dia sama juga kad bank, saya tengok pun sama. Kad bank kadang-kadang hak bank Islam punya, dia agak lebih apa? Dia 5.5 ke. Bank Islam memang tinggi, awal-awal dia tinggi dah. 5.5 ke. Bank lain rendah lagi. Padahal bank lain pun Islamik. Tapi saya nak bagi tuan-tuan, tuan-tuan tak wajib pun pilih bank Islam. Yang penting wajib pilih hak Islamik punya. Tak kira lah Islamik tu daripada mana. Ada yang memang dah confirm Islamik. Bank rakyat semua Islamik. BSN semua Islamik. Bank Islam nama bank Islam. Yang hak lain tu kena buka My Bank, ambil yang My Bank Islamik. Wajib tuan-tuan, wajib. Tidak duit tuan-tuan dikumpulkan dalam satu tempat yang hak digunakan untuk beri pinjaman secara riba. Ubah tuan-tuan, yang mana wajib ubah tuan-tuan. Tuan-tuan ada akaun duit tuan-tuan tu guna hak Islamik punya. Sebab kalau tuan-tuan bubuh di akaun yang bukan Islamik, duit tu dia akan guna di tempat yang haram juga tuan-tuan, terutama riba dan sebagainya. Tapi kalau akaun tuan-tuan guna whole yang Islamik, My Bank Islamik, duit tu hanya digunakan untuk transaksi yang halal sahaja dalam Islam. Itu beza dia. Sebab duit tuan-tuan dalam bank tuan-tuan, duit tu digunakan balik, bukan biang saja tuan-tuan. Sebab tu kalau semua pendeposit bank Islam keluarkan duit dia, bank gerak bank Islam, habis. Dia tak ada duit nak ruling. Tabung haji dia ada 77 bilion lebih kurang dana dia. Semua penyimpan apa duit tabung haji bawa keluar. Habis jatuh tabung haji. Dia tak ada capital apa, duit untuk beli tanah ke, untuk buat pembangunan ke, daripada keuntungan bagi kepada kita, dia tak ada duit tu.
Sebab tu sangat digalakkan tuan-tuan letak duit tuan-tuan di bank Islam dengan tabung haji. Supaya apa? Bila tuan-tuan bubur banyak di situ, dia ada kemampuan yang kuat untuk beli tanah, buat sawit, beli apa? Buat hotel. Keuntungan ni lah dia bagi-bagikan pada orang. Patut lagi keuntungan tu lah dia nak tolong tuan-tuan pergi haji. Tapi tak salah tuan-tuan nak buat kat bank lain pun boleh ya. Nah, saya pun tak, bukan. Saya pun bank Islam juga. Tuan-tuan nak buat bank lain pun tak apa. Tak ada masalah. Cuma duit tuan-tuan dalam bank dia bukan statik tuan-tuan dibelanjakan. Nah, baik. Kemudian, tapi tuan-tuan ambil boleh? Itu ya tuan-tuan ambil. Tuan-tuan memang boleh ambil. Tapi sebenarnya duit tu dikumpul sekali je. Itulah kemampuan bank untuk mengembangkan, guna dana yang dia ada untuk mengembangkan perniagaan dia dan keuntungan dia. Baik. Kemudian, ayat Al-Quran yang lain, Allah Ta'ala turut berfirman mengenai pertukaran barang. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu sama kamu dengan cara yang salah, tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan cara perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Jangan tipu, jangan rasuah, jangan makan benda-benda yang haram, riba tak boleh. Yang boleh tuan-tuan macam mana? Dengan perniagaan yang dilakukan secara redha, antara minkum, saling redha meredai. Jangan berniaga nak mohong orang, jangan tuan-tuan. Makan yang dimaksudkan dalam ayat di atas ialah mengambil. Dalam ni makan di sini mengambil. Tapi kena sebut dimakan. Biasanya kita dapat duit ni memang kita guna untuk makan, untuk kita hidup lah. Hidup ni apa? Makan, minum, itu asasi ya. Al-Quran menggunakan perkataan makan kerana ia pada kebiasaannya makan menjadi matlamat amalan penyelewengan harta untuk makan lah. Salah di sini pula bermaksud cara yang tidak betul. Perniagaan pula ialah jual beli. Banyak lagi ayat-ayat lain yang akan dinyatakan sepanjang perbincangan ini. Ni dalil menunjukkan tuan-tuan boleh jual beli. Baik, kita tengok sunnah. Terdapat banyak hadis berbentuk perkataan, perbuatan dan perakuan Rasulullah SAW yang memperakui amalan para sahabat baginda. Kesemua hadis ini menjadi dalil bahawa amalan jual beli diakui oleh syarak. Boleh jual beli. Dalam sebuah hadis baginda SAW bersabda, wa la ay ya'khudha ahadukum hablahu fayati bihuzmatil hatab ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajha khairul lahum min ayyas'alan nas atauhu aw mana'uh. Sesungguhnya perbuatan seseorang kamu mengambil talinya lalu dia memikul seikat kayu api di atas belakangnya kemudian menjualnya, dengan itu Allah menjaga mukanya, yakni maruahnya, adalah lebih baik daripada dia meminta-minta belah ihsan orang ramai, sama ada mereka memberi kepadanya ataupun tidak. Ni dalil dia. Nampak tak? Dia buat apa? Dia ambil tali, dia pergi hutan, dia cari kayu, dia ikat, dia buah belakang dia pergi jual. Jelas. Dapat untung lah. Memang dia layak untung. Dia usaha, dia potong, dia bubuh kayu belakang dia jual, dapat untung, dan dia memang berhak dapat untung, dan itu antara rezeki yang sangat halal. Sangat halal. Tuan-tuan daripada tangan tuan-tuan, betul tak? Tuan-tuan bekerja dengan tangan tuan-tuan. Rezeki yang sangat halal. Baik. Sama ada orang beli kat dia ataupun, dan Allah Ta'ala jaga wajah dia. Jaga wajah dia macam mana? Bila dia jaga wajah, pasal maruah dia lah. Ialah badan sihat, minta sedekah. Betul tak? Kan kita nampak tak elok. Ada orang pergi minta zakat dalam poket rokok downhill. Kita pun belik, miskin apa, downhill mahal kot. Ada orang tu pergi minta zakat downhill dalam poket. Kenapa minta zakat? Beras tak ada kat rumah. Downhill dalam poket. Hak jenis macam tak ada maruah. Itu lebih baik daripada minta. Jangan meminta-minta. Siapa yang sebab tu kita kalau tengok orang sihat semua duk minta sedekah, kita automatik kita akan nampak dia aib. Ni apa ni? Betul tak? Ni apa ni? Tuan-tuan, na'uzubillah. Kalau kita ada menantu lelaki malah, contoh na'uzubillah, malah sungguh lah. Orang duk pergi kerja, dia tidur, hidup makan duit bini. Hak yang ni kita rasa nak perambatkan kayu. Betul tak kan? Apa tugas sebagai suami? Mesti kerja, itu tugas, bukan duduk saja. Orang lelaki kalau tak kerja, duduk saja. Ini aib tuan-tuan. Aib. Mesti kerja. Itu maruah tuan-tuan. Kecuali bini kata, abang tak kerja lah bang. Tak kerja, abang ni handsome sangat, nanti semua bakat nak. Tak apa lah. Tak apa, sayang tanggung semua, abang jangan kerja. Macam kawan saya. Kawan saya dia kerja. Bini dia cemburu sangat. Orang tak boleh tengok lelaki dia. Dia ingat orang nak dengan lelaki dia. Itulah, dia cemburu sangat. Dia kata, abang tak kerja bang, abang duduk rumah.
Mak jaga anak. Kawan saya berhenti jaga anak. Tapi bukan jaga sajalah, dia basuh pinggan, basuh baju, semua dia settle rumah. Terbalik pula tuan-tuan. Bini dia pula jadi apa? Jadi cikgu mengajar. Dah dia pun setuju. Tak apalah. Tapi jadi masalah juga. Apa masalah? Kawan saya ni rajin. Masalah dia apa? Keluarga bini dia pula yang marah. Laki apa tak kerja. Saya pun tak tahu, tuan-tuan, jadi isu. Jadi isu pula dah. Dia kerja, bini dia komen. Tak kerja, mak mentua dia marah. Tak tahulah tuan-tuan. Tapi lah ni okey lah. Mak mentua dia meninggal lah tuan-tuan. Ni okey lah. Baik. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, sebagai suami kena ada kesedaran. Kita rasa malu tuan-tuan kalau kita belanja dapur, bini kita yang keluarkan. Kita rasa malu. Ini tanggungjawab aku sebagai suami. Malu kalau bini yang tolong bayar sewa rumah. Malu. Ini tanggungjawab aku sebagai seorang suami. Kecuali bini kata tak apalah bang. Betul. Lah dia redha, tak apalah. Ingat, rumah tanggungjawab kita, makan tanggungjawab kita, itu tanggungjawab suami. Ingatlah, mana-mana suami yang tak bekerja, bini terpaksa kerja, dia berhutang dengan bini dia. Kalau bini duk merungut, hang akan bayar balik di akhirat. Boleh tak suami bagi zakat kepada isteri? Tak boleh. Isteri tanggungan dia. Boleh tak isteri bagi zakat kat suami? Boleh. Pasal suami bukan tanggungjawab isteri. Boleh tak kita bagi zakat pada mak ayah? Tak boleh. Itu tanggungjawab kita. Boleh tak kita bagi zakat pada adik-beradik kita? Boleh. Adik-beradik kita yang susah. Sebab dia bukan tanggungjawab kita. Ni kita bagi zakat. Hang bagi zakat kat tu, aku bagi zakat kat anak aku. Mana boleh? Itu tanggungjawab kita. Di luar tanggungjawab kita, tak apa. Jadi ingat, orang lelaki kena ada perasaan. Ada je banyak masyarakat kita tuan-tuan, suami malah. Isteri dia lah bayar sewa rumah, isteri dia merungut, aduh kena bayar lagi, suami malah. Isteri dia lah yang bayar anak belajar. Isteri dia lah beli makan. Semua tu kira hutang. Isteri dia tak halal, teruklah hang tingkat pada mahsyar. Hang kira hutang semua tu. Sebab tu kalau orang lelaki yang berlaku ni, sebelum meninggal minta halal pada isteri. Isteri pula terpulang dia nak halal ke tak. Kalau isteri kata, tengoklah nanti di padang mahsyar macam mana. Kuk hati saya murah, nanti kita settle padang mahsyar. Padang mahsyar satu orang lelaki tak boleh malas. Orang perempuan dia malas. Orang perempuan ni dia tak wajib kerja lah. Dia tak wajib. Yang kena tanggung dia siapa? Mak ayah. Kalau ayah bukan mak, ayah. Kalau ayah tak ada, ayah kepada ayah. Tok lah, bukan belah mak tak, ayah pada ayah. Belah ayah pun tak ada, ayah lagi dia tak ada atas tu. Siapa kena tanggung? Adik-beradik, kalau ada adik-beradik. Kalau adik-beradik tak ada, pak saudara. Semua belah ayah belah mak tak, belah ayah semua. Pak saudara pun tak ada. Apa? Anak pak saudara. Siapa dia? Sepupu belah ayah. Sepupu last sekali. Semua yang wali ni semua dia dapat harta tuan-tuan. Semua dia dapat harta. Kemudian kalau sepupu pun tak ada, siapa pun tak ada, Baitul Mal jaga dia. Baitul Mal akan sediakan rumah untuk dia hidup. Ada makan, ada pakaian, semua. Orang perempuan ni dijamin. Orang lelaki badan sihat, semua sihat, malas kerja, buat macam mana? Lempak dalam kandang buaya. Itu ya. Maaf lah tuan-tuan, itu bahasa dia lah, mati kering lah. Orang lelaki kalau ada maruah, jangan malas. Tuan-tuan, kalau ada anak lelaki, kalau dia belajar pandai, bagi dia belajar sampai berjaya. Kalau dia tak mau belajar sangat, SPM pun teruk, duduk rumah, duduk main game, tuan-tuan kena suruh dia kerja. Bagi dia jalan, hampir jalan belakang rumah. Jangan bagi hidup saja. Nanti dah jadi tabiat, susah tuan-tuan. Dia jadi, maaf bahasa dia macam bewak hidup tuan-tuan. Dia tak ada manfaat langsung untuk keluarga, tak ada untuk masyarakat, tak ada untuk apa pun, tak ada hidup untuk apa pun, tak tahu. Tak ada tanggungjawab. Yang ni tuan-tuan memang suruh dia kerja, bagi dia buat kai ke, hampir tangkap Ustaz, hampir ambil belut-belut kan, tangkap belut Ustaz, tu orang lelaki. Jangan belut saja, tu hampir sapu Ustaz, buat kerja. Orang lelaki sebab tu kita, kenapa fizikal kita lebih kuat pada orang perempuan, bukan saja-saja kita banyak tanggungjawab dia. Kenapa orang lelaki dianggap ketua bagi orang perempuan, bukan saja-saja ketua, kerja banyak. Itu ya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lelaki itu pemimpin bagi perempuan. Makna dia apa? Tanggungjawab banyak. Itu makna dia. Kenapa orang perempuan Nabi sebut untuk anak 3 kali kan? Siapa orang yang paling berhak untuk kita berbakti pada dia? Mak kamu.
mak kamu, barulah ayah. Makna dia apa? Mak adalah didikan yang paling penting terhadap anak, bukan ayah. Ayah kat mana? Ayah tugas dia di luar cari rezeki banyak. Yang banyak di rumah dengan anak siapa? Isteri. Maka tanggungjawab isteri untuk mendidik anak 3 kali lebih besar berbanding dengan suami. Suami sibuk dengan kerja di luar, isteri yang berada di rumah. Dia yang paling penting tuan-tuan dalam hidup ni, jangan diungkit lah hang menjenis-jeniskan. Wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Suami isteri kalau dua-dua bekerja, pandai-pandailah. Tidaan, pandai-pandailah. Bincang, tidaan, beda-beda kerja. Yang penting mesti berhubung dengan cara yang baik. Baik tuan-tuan. Kemudian maksud Allah menjaga mukanya ialah apabila dia menjual kayu tersebut, Allah melihara maruahnya daripada dihina dan menjaga air mukanya. Betul tak tuan-tuan? Allah tak ajar siapa yang meminta-minta, dia tipu tuan, dia boleh kerja, dia akan dibangkitkan di hari pertama. Haram yang dia tak susah, dia meminta-minta, hukum dia haram. Hukum dia haram, menipu, minta. Sebenarnya dia boleh je kerja, hukum dia adalah haram. Haram hukum dia meminta-minta, tipu orang tuan-tuan, tipu. Malah kerja, malah dia minta sana, minta sini, minta sedekah. Padahal dia boleh usaha. Dia boleh usaha, dia tak mau usaha. Dia lebih memilih meminta-minta, hukum dia haram. Dan hukuman dia akan dibangkitkan di akhirat kelak dalam keadaan muka dia tak ada muka. Itu muka orang yang tak ada malu tuan-tuan. Kerja boleh. Dulu saya ingat ada satu kes yang kami tahulah. Dia masuk bersamamu, tuan-tuan tak bersamamu, punya susah. Dalam TV tu punya susah. Rumah nak runtuh, tandas pun tak ada dinding. Kalau tengok dalam bersamamu, tuan-tuan menangis tuan-tuan. Tapi orang yang duduk kampung tu tahu, mereka ni sihat, malah bapa sihat, mak sihat, anak sihat, tapi malah macam Sudin sebut. Tahu Sudin sebut dalam cerita apa? Ali Baba punya Malfuk. Unta padang pasir pun tak malas macam kamu. Unta rajin. Betul unta. Tengok unta tak berhenti bekerja, jalan ribuan kilometer. Unta padang pasir. Tengok macam Ali Baba, malah macam Ali Baba tu kan. Ali Baba malah unta pada pasir rajin pada Ali Baba. Jangan jadi Ali Baba. Ali Baba tu cerita khayal. Ingat malah macam tu boleh jumpa harta karun dalam gua ke? Malah mati lah. Betul tak kan? Itu cuma cerita. Jangan tu cerita tu kadang takut orang Melayu jadi malah. Pasal apa? Duduk kan, hatinya suci dan murni, kaya. Dah ada kaya. Hati tulus murni pun malah lah. Orang yang malah, hati dia tak tulus murni pun, pasal malah. Betul tak kan? Malah tu menunjukkan hati yang tak tulus murni, hati malah. Baik, tengok pada binatang. Saya ingat ada satu ulama tu, dia jadi hebat pasal apa? Dia belajar pada semut. Semut pernah berhenti kerja ke tuan-tuan? Malu kita duduk menunduk. Ada satu ulama tu, dia jadi ulama kerana dia belajar pada semut. Semut tak pernah berhenti kerja, tak jalan je. 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi, dia tak ada shift kerja. Allah jadikan kita tengok sekalian alam ni, belajar pada burung. Kalau semut ni tak pernah berhenti kerja, takkanlah kita lebih teruk pada semut. Hang manusia ada akal. Burung pagi pasal tak kita pergi kerja, burung dah keluar cari rezeki. Bila dia balik maghrib nun, kita masuk kerja pukul 8, balik pukul 5. Burung rajin lagi pada kita. Betul tak? Burung cari rezeki. Ni tu manusia, kita hidup dengan sebab. Semua binatang sekeliling kita ni tuan-tuan, semua cari rezeki. Tengok National Geographic, bukan main susah lagi tuan-tuan binatang cari rezeki. Betul tak? Singa kadang-kadang dia mati kena sondaikan seladang. Dia susah nak cari rezeki tuan. Tiap-tiap hari berusaha. Buaya kena bergaduh cari ruang. Binatang yang sagut rumput tu kan, yang meragut tu, memang nampak senang. Tapi bila kawasan tu kemarau, dia terpaksa hijrah. Masa hijrah ni dah kena makan dengan singa, kena makan dengan buaya, berenang. Tengok National Geographic. Susah itu hidup. Hidup kita ni struggle. Tuan-tuan mesti usaha untuk berjaya. Tuan-tuan ada makan, tiba-tiba tak usaha, duduk relax ya. Ini bukan manusia, ni alien tuan-tuan. Maaf lah saya sebut tuan-tuan. So kita kena ingat, tugas manusia bekerja, bukan duduk saja. Kerja itulah manusia. Baik, kemudian saya habiskan mana hari tu. Dalam sunnah menjaga air mukanya. Saya habis sikit. Manakala sunnah melalui perbuatan baginda ialah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyyin ila ajal wa rahanu dir'an min hadid.
Sesungguhnya Nabi SAW telah membeli makanan daripada seorang Yahudi secara bayaran tertangguh, nasiah, kita beli bayar kemudian, boleh je macam berhutang, tentang ambil duluan nanti bayar kemudian. Dan baginda menggadaikan sebuah baju besi kepadanya sebagai cagaran, cagaran baju besi. Para nasiah ialah melewatkan bayaran, menangguhkan bayaran pada satu tempoh tertentu. Para sahabat Nabi SAW juga telah menjalankan urusan jual beli sambil diperhati atau didengar oleh baginda Nabi SAW, ataupun mengetahui urusan itu dijalankan dan baginda memperakui apa yang dilakukan dan tidak pula menghalangnya. Terdapat terlalu banyak hadis yang berkisah tentang perkara ini. Sila lihat kitab Sahih Al-Bukhari dalam bab jual beli, bab apa yang dikatakan tentang tukang emas dan bab jual senjata ketika kekacauan dan sebagainya. Kami akan kemukakan lagi hadis-hadis lain dalam tajuk lain yang membuktikan jual beli adalah harus dan diakui oleh syarak, perkara yang telah disahkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ini juga telah disepakati ijma' oleh para ulama dan sepanjang zaman. Ini jadi ijma' lah tuan-tuan. Kenapa jadi ijma'? Kadang-kadang dalil Al-Quran itu dia tak jelas, jadi ijtihad. Hadis mutawatir jadi ijtihad. Jadi dah jadi ijma' tuan-tuan. Maka tidak ada lagi ijtihad yang mengatakan jual beli haram. Siapa sebut lagu tu tentang beli batal akidah dia. Kerana benda ni telah menjadi kefahaman ni daripada Al-Quran dan Sunnah, telah menjadi ijma' di kalangan umat Nabi SAW. Habis tuan-tuan, akan datang kita sambung hikmah pensyariatan. Saya cuba baca banyak-banyak sikit tuan-tuan, pasal kita ada 2 kitab. Tuan-tuan, kitab tu kan kitab ni. Mudah-mudahan kita sebelum kita meninggal dunia tuan-tuan, kita daya habiskan. Saya minta tolong pada tuan-tuan dengan tuan-tuan sekalian lah. Yang pertama tuan-tuan, saya dapat anak yang ke-6. Anak yang ke-6, perempuan, lahir bulan 6 itulah. Anak saya lahir ni dia jantung berlubang. Jantung berlubang ni jarang berlaku tuan-tuan. Biasanya kalau tak cukup bulan, dia dalam 8,000 tu seorang, tak ramai yang kena macam anak. Tapi anak saya sihat tuan-tuan, alhamdulillah. Cuma kadang-kadang nampak biru sikit. Itu anak saya. Yang kedua, anak sahabat saya, umur dah 8 tahun. Budak dia sihat, aktif, pandai semayang, pandai berzikir, baca Quran, baguslah. Saya nampak anak yang menjadikan keluarga dia. Tapi hari ni tuan-tuan, dia kena leukemia, kanser darah. Anak sahabat saya. Jadi dia macam, saya kesianlah tengok dia tuan-tuan. Anak saya okey lagi, saya walaupun jantung berlubang dia boleh minum susu. Jadi berat dia naik. Ada orang jantung berlubang yang teruk, dia tak boleh minum susu, dia sesak nafas. Anak saya alhamdulillah. Tapi kena ni jugalah rawatan dan sebagainya. Tapi anak sahabat saya tu agak kritikal lah, sebab darah putih ni patutnya 14 je dia punya bacaan. Tapi bacaan dia bukan 14, 160. Darah putih ni makan saya darah merah kot. Macam itulah. Jadi menyebabkan darah merah tu jadi cayak. Dan sampai teruk tak teruk ni, darah merah boleh keluar kot celah-celah gusi ni. Jadi tadi kawan saya main sekolah, saya tengok dia sedih lah tuan-tuan. Tak boleh nak tanya, dia menangis tuan-tuan, kawan saya ni. Sebab dia, anak dia tu mungkin minggu depan, beberapa minggu dia kena ni lah, kemoterapi lah. Baru lepas nak kena kemo ni yang masuk ubat tu kan. Masuk ubat kuat tu. Sebab kanser darah ni antara kanser yang sangat bahaya. Sebab dia tak boleh, kalau kanser payudara boleh buang, rahim boleh buang, kanser darah mana nak buang apa. Sebab dia daripada sumsum tulang tu dia terhasil. Saya tak tahulah macam mana tuan-tuan, pasal anak dia pun saya jumpa beberapa kali dah tak seronok, dia dah lemah dah, dia tak larat. Antara penyakit yang agak agak berat lah. Jadi saya minta kat tuan-tuan semua, kita baca Fatihah dengan niat. Baca Fatihah dengan niat kesembuhan anak saya lah tuan-tuan, yang jantung berlubang tu, dan kesembuhan untuk anak sahabat saya. Tuan-tuan niat gitu saja. Tuan-tuan baca Fatihah dengan niat tu. Sebab ada hadis sebut, baca Fatihah Allah kabulkan doa. Saya semua kuliah saya bagi tahu macam itulah. Harap mudah-mudahan mana tahu di kalangan tuan-tuan ni ada yang wali Allah mustajab, keadaan mustajab, mudah-mudahan selamatlah. Jadi tuan-tuan baca Fatihah dengan 2 niat itulah. Jadi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.